Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu nak teruskan lagi dengan sains kelas 2, tapi soalan nombor 11 sahaja, iaitu kemahiran mengeksperimen. Kerana soalan nombor 11 ini memang benar-benar dapat membantu kamu sekiranya kamu faham macam mana cara nak jawab dia. Okey, so ini adalah salah satu cara untuk menjawab soalan nombor 11. So macam mana cara dia? Jom kita tengok. Okey. Kalau kamu lihat dekat sini, okey, situasi atau pertanyaan atau maklumat. Maksudnya sebelum kamu menjawab soalan 11A, B dan C, okey, kamu akan jumpa satu situasi. Dalam situasi tersebut, kadang-kadang diberi kamu gambar, kadang-kadang diberi kamu ayat sahaja, kadang-kadang diberi kamu petikan berita, petikan akhbar, okey. Jadi kamu kena study apa yang terdapat dalam situasi tersebut. Apa kata kunci yang terdapat dalam situasi tersebut. Okey, dan kamu cuba relatekan dengan eksperimen-eksperimen yang pernah kamu buat dalam makmal. Ataupun eksperimen-eksperimen yang pernah cikgu kamu ajar kamu. Okey, contohnya, okey, bagi soalan penyataan masalah. Okay, ini untuk yang A. Saya terangkan tentang general dulu, dulu secara umum. Okey, macam mana cara nak buat nak jawab soalan pernyataan masalah. Okey, soalan pernyataan masalah ini dia berada pada 11A. So, kita kena faham dulu apa dia pernyataan masalah. Pernyataan masalah ialah persoalan yang timbul daripada situasi atau pernyataan atau maklumat yang diberikan. Jawapan dalam bentuk ayat tanya ataupun ayat soal. Cikgu kurang mahir tu, kalau saya salah tolong betulkan. Okey, mesti dalam bentuk ayat tanya. Maksudnya dalam bentuk soalan lah. Okey, mesti dalam bentuk soalan. Di bahagian A, okey, di A 11A mesti dalam bentuk soalan. Contohnya, okey, berdasarkan buku teks yang cikgu dah study, okey, buku teks kamu sains tingkatan 4 dan tingkatan 5 yang cikgu dah study. Okey, cikgu dapati bahawa dua bentuk saja ayat tanya yang biasa ditanya, iaitu bagaimanakah, okey, bagaimanakah dan adakah. So dua ayat ini ataupun dua perkataan ini boleh kamu gunakan untuk membina ayat bagi menjawab soalan A, pernyataan masalah. Bagaimanakah dan adakah. Okey, contohnya macam bagaimanakah faktor saiz bahan mempengaruhi kadar tindak balas. Bagaimanakah? Okey, ataupun satu lagi, macam mana kalau kita guna perkataan adakah? Adakah tulang berongga lebih kuat daripada tulang padat? Okey, adakah tulang berongga lebih kuat daripada tulang padat? Ataupun adakah kadar denyutan nadi dipengaruhi oleh aktiviti fizikal? Okey, nampak tak? So itulah antara bentuk-bentuk soalan atau bagi jawapan A. Okey? So kamu kena jawab soalan A dalam ayat tanya. Mesti ada tanda question mark tu, tanda soal tu. Okey. Soalan B pula. Soalan B, kalaulah masih lagi tidak berubah, maksudnya seperti yang dimaklumkan sebelum ni tentang format KSSM. Okey, so B adalah hipotesis. Yang mana di B hipotesis ini, kita tahu bahawa hipotesis ini dia merupakan hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Mesti berdasarkan situasi. Kamu tak boleh guna, okey, ada para pelajar nanti, okey, akan berlaku para pelajar nanti dia akan guna radas yang ada dekat sini. Tak boleh. Tak boleh. Okey, kamu hanya boleh gunakan apa yang ada pada penyataan sahaja. Okey, kamu tak boleh jawab soalan hipotesis, kamu ambil, okey, gunakan radas dekat sini. Kamu akan salah. Okey, so kamu kena ingat, A dan B mesti refer pada situasi. Okey, A dan B mesti refer pada situasi. Okey, kalau ke atas guna periuk, dekat hipotesis boleh guna periuk. Tapi jangan kaitkan dengan alat radas yang ada di bawah ni.
Tak boleh salah nanti. Okey. Sebab dia kata apa? Dia kata bina hipotesis berdasarkan situasi. Jadi situasi ni dekat atas, bukannya dekat bawah. Okey? Fahamkan yang tu. Okey, lepas tu soalan C pula. Soalan C inilah yang biasanya banyak membantu para pelajar. Okey, sebab kamu kena mereka bentuk eksperimen. Okey, bila kamu kena reka bentuk eksperimen, okey, uh, dia dah bagi dah semua radas dan bahan. Dia dah bagi radas dan bahan. So, kamu dah boleh lukiskan lah. Radas apa yang dia bagi. Kalau dia bagi tabung uji, lukislah tabung uji. Kalau dia bagi paku, lukislah paku. So, kamu dah dapat idea dah. Ada tabung uji, ada paku. Okey, ni mesti untuk uh, tentang alloy. Kekuatan apa ni, tahan kakisan alloy. Okey, so kamu ambil idea yang diberikan dekat radas dan bahan ni, pindahkan dalam bentuk gambar. Lepas tu kamu ingat balik, oh, macam pernah jumpa situasi ni. Macam pernah jumpa keadaan ni. Okey, relatekan dengan konsep yang telah kamu belajar. Okey, relatekan, hubung kaitkan dengan konsep-konsep sains yang telah kamu belajar. Kamu ingat balik, okey, eksperimen apa sebenarnya nak buat. Macam tu. Okey kelas. DC ni, okey, kalau kita lihat DC, kita ada tujuan eksperimen. Ingat kelas, kamu sewaktu kamu jawab soalan B, kamu tak boleh guna radas dan bahan dekat C. Tak boleh. Okey? Tetapi apabila kamu jawab soalan C, kamu mesti berpandukan hipotesis dekat B. Hipotesis tu berpandu dekat B. Okey? Nanti cikgu terangkan macam mana. Okey. Tujuan eksperimen. Okey, tujuan eksperimen pun okey, kamu kena tengok pada eksperimen kamu, bahan yang dia bagi ni dekat sini Bahan yang dia bagi ni. Okey. Tengok bahan tu, lepas tu kamu kaitkan dengan hipotesis dekat atas. Pemboleh ubah pun berdasarkan bahan dan radas yang dia bagi. Okey, prosedur atau kaedah mesti berdasarkan bahan dan radas yang dia bagi. Okey, penjaluran data pun mesti berdasarkan eksperimen ataupun bahan dan radas yang dia bagi dekat C. Jangan sesekali guna bahan dan radas dekat B. Tetapi kita nak buat C, nak jawab soalan C, mesti berpandukan B untuk hipotesisnya. Faham? Tapi kalau dekat atas ni guna periuk, dekat bawah ni guna tabung uji, jangan kamu pindahkan alatan dekat atas ni bawa ke bawah. Salah. Okey, tengok contoh soalan ni macam mana. Okey kelas, contoh soalan nombor 11. Kaji situasi di bawah. So, kamu kena kajilah situasi ni. Kita lihat dekat sini ada harimau okey, yang sedang tersenyum dan burung yang sedang masam. Muka masam burung tu. Okey, apa yang dia nak tunjuk pada kita sebenarnya? Okey, sebenarnya dia nak cakap apa? Haiwan yang hidup di darat mempunyai rangka dalam yang lebih besar dan tulang padat bagi memberi sokongan kepadanya. So, haiwan yang hidup di darat. Oh, dua-dua hidup dekat darat, kan? Okey. So, dia kata apa? Mempunyai rangka dalam. Okey, dua-dua ada rangka dalam. Dan tulang padat yang memberi sokongan kepadanya. Okey, tengok ada tulang padat. Okey. Tetapi, haiwan yang terbang. Dia dah cakap dah. Tetapi, haiwan yang terbang mempunyai rangka dalam yang kecil. Dan tulang berongga. Maksudnya, haiwan yang terbang ni. Okey, mana yang satu yang terbang? Harimau ke terbang? Okey, yang terbang adalah burung. So, burung yang terbang ni mempunyai rangka dalam yang kecil dan tulang berongga yang lebih kuat daripada tulang padat. So, dekat sini sebenarnya kelas, okey, dekat sini sebenarnya dia dah bagi kita hint Dia dah bagi kita hint dah. Okey, yang mana poin yang perlu kamu gariskan dekat sini ialah okey, tulang berongga lebih kuat daripada tulang padat. Tulang berongga lebih kuat daripada tulang padat. Jadi, semasa kamu nak bina penyataan masalah, okey, kamu nak bina penyataan masalah, okey, apa yang boleh kamu buat ialah kamu boleh cakap macam ni. Gunakan perkataan adakah. Adakah tulang berongga lebih kuat daripada tulang padat? Jangan guna bagaimanakah sebab tak kena. Tak sesuai. So, kamu kena pilih yang sesuai. Boleh ke guna apakah? Apakah pun tak boleh sebab dia tak menunjukkan
kamu tak sesuai dengan penggunaan ayat ni. So kita gunakan adakah. Macam cikgu cakap tadi, nak jawab soalan gunakan adakah atau bagaimanakah. Senang. Kita boleh senang bina ayat. Sebab macam macam cikgu pun bahasa Melayu, cikgu dah lama tinggalkan SPM kan. Okay, jadi cikgu punya kadang-kadang cikgu punya bahasa Melayu pun tak berapa bagus sangat. Jadi cikgu gunakan perkataan yang simple yang boleh mengelakkan cikgu daripada buat banyak salah. Okey. So kita gunakan dua saja perkataan yang sesuai untuk pertanyaan masalah ni, iaitu adakah atau bagaimanakah. Senang Adakah, listen cikgu sorry. Adakah atau bagaimanakah. Ingat, tulis, catatlah biasa kita ambil cikgu dah lihat dah lah cikgu dah lihat dalam buku teks. Okey, ada dua perkataan saja, dua bentuk saja pertanyaan, sama ada adakah atau bagaimanakah yang biasa digunakan dalam eksperimen Okey, lepas tu hipotesis. Soalan B dia minta kita tulis hipotesis. Hipotesis itu mesti kita kaitkan dengan situasi. Ingat kelas, hipotesis mesti kaitkan dengan situasi So bila kamu nak jawab soalan hipotesis, kamu kena ingat kena ada PM tambah PB. Okey, so kita dapati dekat sini sebenarnya yang berbeza dekat sini adalah tulang berongga dan tulang padat. Inilah dia punya PM dia. Satu tulang berongga, satu tulang padat. Okey, so apa dia punya PB? PB dia ialah kekuatan tulang. Okey, so kamu perasan tak? Kamu boleh salin terus daripada ayat ini. Nampak tak? Tulang berongga lebih kuat daripada tulang padat. Dah dapat satu markah, dapat satu markah. So kamu dah dapat 2 markah. Senang sahaja. Okey? Sebab jawapan A dan B ni mesti rujuk dekat situasi. Jangan tengok dekat soalan C.